Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 5. Tajuknya Jadilah Pengguna Bijak. Boleh rujuk muka surat 181. Kemahiran pada hari ini fokus kepada menulis. Jadi objektifnya ada kaitan dengan kemahiran menulis iaitu murid dapat menulis ayat yang diimlakkan. Cikgu rasa kamu pernah dengar perkataan diimlakkan iaitu guru akan menyebut beberapa ayat ringkas, murid dikenaki menulis. Walaupun kita berjauhan, tapi kita akan cuba kuasai kemahiran ini. Ini merupakan seutas jam tangan jenama Rolex, antara jenama yang terbaik di dunia. Harganya ada yang mencecah ratusan ribu, malahan ada yang sampai jutaan ringgit. Seutas jam yang termahal di dunia. Jadi, jam-jam yang mahal ni, apabila kita beli, kita kena hargai dan menjaga dengan baik. Ini pula merupakan satu contoh resip bukti pembelian. Bila kita beli sesuatu barang, tak kiralah barang tu mahal ke, murah ke, kita mesti akan dapat resip daripada penjual ataupun daripada pekedai. Dan kita kena jaga resip ni, kena simpan resip ni, terutama yang ada jaminan kerosakan dan sebagainya. Contoh jika beli barang elektrik terutamanya, dia bagi jaminan 1 tahun. Jadi kita kena simpan resip ni dalam tempoh 1 tahun. Jika ada berlaku kerosakan dan sebagainya, kita boleh bawa balik semula benda yang rosak tersebut bersama resip pergi ke kedai. Mungkin kita boleh buat tuntutan dan sebagainya. Jadi resip ni jangan dihilangkan. Apa yang cikgu paparkan tadi, gambar seutas jam tangan dengan resip ada kaitan dengan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu jadilah pengguna bijak. Nampak? Perkataan bijak ni bukan dalam kelas saja, bukan pintar ataupun pandai dalam kelas. Pandai dalam UPSR, PT3, SPM dan sebagainya. Jadi pengguna pun kita kena bijak. Sebab apa? Kita akan tengok di sini. Bagaimana seorang pengguna yang bijak. Kita lihat perenggan yang pertama. Dan kita baca sama-sama. Okey. Farisha dan Encik Farid ke kedai jam. Mereka ingin membeli seutas jam tangan. Sebelum ke sana, mereka telah membandingkan harga di semua premis secara dalam talian. Jadi maksudnya, pengguna yang bijak bukan dia terus pergi kedai. Sebuah kedai saja, dia akan tengok. Kita premis secara dalam talian. Sekarang mudah, dunia di hujung jari. Tengok je kedai A berapa harga, kedai B berapa harga, kedai C bandingkan dulu. Harga mana yang paling murah, kualiti mana yang paling baik, baru kita pergi kedai tersebut. Itu yang dilakukan oleh Encik Farid. Farisha tertarik akan seutas jam tangan pintar. Encik Farid memanggil jurujual untuk mendapatkan penerangan tentang keistimewaan jam itu. Setelah berpuas hati, barulah Encik Farid membayar harga jam tangan tersebut dengan transisi kad debit. Maksudnya, sebelum beli, dia cuba suruh penjual tu tunjukkan macam-macam mana cara nak guna, apa keistimewaan dan sebagainya. Sebab ini adalah jam tangan pintar. Okay, jam ini baru dilancarkan. Tuan bertuah kerana ada potongan harga bagi pembelian awal. Pembelian ini saya sertakan dengan kad warantinya sekali. Kad waranti dan resip pembelian ini perlu tuan simpan. Nampak? Dia kata perlu tuan simpan resipnya. Jika jam ini rosak dalam tempoh 1 tahun dari tarikh pembelian, pihak kami akan membaiki atau menggantikan jam tangan tersebut dengan jam yang baharu. Terang jurujual kepada Farisha dan Encik Farid. Yang ni cuma cikgu nak kaitkan sikit perkataan baharu. Baru dengan baharu. Cikgu pernah ulaskan sebelum ni, tapi ingatan balik semula. Baru ni berkaitan dengan masa. Baru sebentar tadi saya pergi ke tandas. Itu baru menunjukkan masa. Baru sebentar tadi saya bersarapan bersama keluarga. Masa. Tapi kalau baru ni berkaitan dengan benda, rumah baru, kereta baru dan sebagainya. Itu perkataan baharu. Terima kasih tuan. Saya akan menyimpan kad waranti dan resip ini baik-baik, kata Encik Farid. Tengok. Penjual tu dah nasihat dan Encik Farid pun kata dia akan simpan resip ini baik-baik. Kata Encik Farid. Seterusnya kita tengok perenggan yang berikutnya. Pada suatu hari, jam tangan Farisha telah rosak. Farisha dan Encik Farid kembali ke kedai jam itu. Encik Farid memaklumkan jurujual
bahawa jam tangan pintar yang dibeli 6 bulan lalu telah rosak. Tuan, ini resip pembelian dan kad waranti jam tangan ini sebagai bukti pembelian, kata Encik Farid. Baiklah, jam tangan ini saya periksa dahulu. Jika boleh saya baiki, saya akan membaikinya secara percuma. Jika tidak, pihak kami akan menggantikannya dengan yang baharu, kata jurujual. Setelah diperiksa, jurujual tersebut telah memberikan jam tangan pintar baru kepada Farisha. Farisha sungguh gembira. Encik Farid pula senang hati kerana jurujual tersebut prihatin akan hak-hak pengguna. Nampak kaitan dengan tadi? Pengguna yang bijak, yang pertama, simpan resit dengan kad waranti tersebut. Dalam tempoh 1 tahun akan dibaiki. Boleh tuntut balik semula. Kalau tengok sini, walaupun jam tangan tu jam tangan pintar, dalam tempoh 6 bulan dah rosak. Nasib baik ada resit, bukti resit pembelian dan kad waranti. Dia pergi ke kedai tersebut, jumpa dengan pemilik kedai, dengan jurujual dan sebagainya. Disebabkan tak dapat dibaiki, dapat jam baru. Nampak? Tak perlu bayar apa-apa. Okay? Jadi kalau kamu beli barang, tolong simpan resit pembelian terutamanya dalam fail. Supaya senang nak cari dan sebagainya. Ini contoh cikgu tunjuk seorang pengguna yang bijak. Dia sediakan sebuah fail untuk menyimpan resit-resit. Setiap pembelian resit kita tak kira beri apa, pergi dekat Tesco ke Giant ke, beli apa saja, buat macam contoh dalam ni. Dia selotip ke, dia gam ke, dia klip ke, yang penting ada. Bila kita perlu, benda ni ada. Kalau simpan dalam poket dan sebagainya, nanti ada takut terbuang dan sebagainya. Simpan dalam fail, senang nak rujuk sebagai bukti pembelian sesuatu barangan. Ini pula contoh. Kata seorang peguam, Nur Zabita Muhammad. Peguam, kalau bawa kes ke mahkamah dan sebagainya, hakim akan menentukan kena boleh tuntut atau tidak. Ini peguam. Tengok contoh dia kata, apa hak pengguna jika barang yang diterima rosak? Ini respon peguam. Ini contoh. Jadi kita sebagai pengguna boleh tuntut barangan yang rosak dengan syarat dalam tempoh waranti, ada bukti resit dan sebagainya. Sebab tu resit ni amat penting. Jangan hilangkan tadi. Cikgu dah ingatkan. Kalau kamu masih ingat tadi, kemahirannya, kemahiran menulis. Jadi guru akan menyebut, murid akan menulis. Jadi secara jujurnya, cikgu nak murid-murid yang berada di rumah, boleh tutup buku teks tadi, kamu bersedia dengan buku tulis masing-masing, boleh gunakan buku tata bahasa pun boleh, buku pemahaman pun boleh. Okay, cikgu akan sebut ayat, kamu akan menulis. Berkaitan dengan tajuknya, jadilah pengguna bijak. Kalau dalam petikan tadi, seorang ayah, Encik Farid dengan anaknya Farisha. Kali ini cikgu akan tukar wataknya pula murid lelaki. Okay, kamu bersedia? Amir mengikut ayahnya. Cikgu akan ulang 2 kali. Amir mengikut ayahnya. Pergi ke sebuah kedai basikal. Pergi ke sebuah kedai basikal. Untuk membeli sebuah basikal baru untuk kakak. Untuk membeli sebuah basikal baharu untuk kakak. Tanda nokta. Okey, itu maksudnya menulis ayat yang diimlakkan. Seorang bercakap, seorang lagi menulis. Guru bercakap, murid menulis. Cikgu bagi satu contohnya. Ayat kedua sampai kelima, nanti guru-guru masing-masing akan memberikan ayat, kamu mencatat. Okay? Itu kemahiran mengimlak. Jadi jika ada perkataan-perkataan yang sukar bagi murid yang belum menguasai, selepas kamu menulis, perkataan ni tak tahulah nak eja dan sebagainya, kamu boleh rujuk kamus. Hari tu kita dah belajar kamus elektronik. Kalau tak ada kamus elektronik, kamus lama masih ada. Kakak dengan abang yang belajar 10 tahun dahulu, kamus yang masih elok boleh tengok. Kalau nak mudah sekarang, buka saja kamus Dewan Online, dia akan bagi ejaan yang betul dan sebagainya. Okey. Sebagai rumusan dan penutup tentang topik pada hari ini iaitu pengguna yang bijak.
cikgu nak ingatkan kepada anak-anak murid khususnya, kalau kita tengok di sini, dia ada tips pengguna yang bijak. Yang pertama, bila kita nak beli sesuatu barangan, sekarang ni banyak trend orang beli barang secara online. Kadang-kadang barang dari negara China pun kita boleh tengok saja, seluruh dunia kamu nak beli. Pastikan berhati-hati, terutama anak-anak yang baru berusia 11 tahun ini, pastikan dapat kebenaran, dapat nasihat ibu dan ayah terlebih dahulu sebelum kamu beli, terutama yang melibatkan pembelian, yang melibatkan akaun bank dan sebagainya. Sebab banyak kes penipuan. Kalau bukan pembelian secara online, kalau kamu pergi ke sebuah kedai, pesanan cikgu tadi, bila kita nak beli sesuatu barang, pastikan kita tinjau dulu beberapa buah kedai, buat perbandingan harga. Cari barang yang terbaik, bukan kita nampak je terus beli. Okay, sebab tu orang perempuan dahulu dikatakan ramah mata. Ramah mata tu pun kadang-kadang bagus juga. Dia akan tengok dahulu mana barang yang cantik, kemudian dia akan patah balik ke kedai mana yang murah, yang mana barang tu baru beli. Jadi sebagai pengguna yang bijak, kita mesti berhati-hati sebelum membeli barang, terutamanya resit-resit pembelian mesti disimpan sebagai bukti. Jika ada sebarang kerosakan, kita boleh tuntut semula. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Jika kamu rasa apa yang cikgu sampaikan ini bermanfaat pada kamu, kamu like dan kamu boleh kongsi dengan kawan yang mana belum subscribe dan sebagainya. Boleh subscribe supaya kita dapat belajar seterusnya untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Itu saja dari cikgu. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.